Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Masyita. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai bab 3, proses reka bentuk RDP tingkatan 1. Bagi bab 1 dan bab 2, sebelum ini kita dah belajar mengenai dengan kita nak membina jadual kerja, membuat anggaran kos. Jadi dalam bab ini kita nak bincang dengan lebih lanjut dan lebih teliti mengenai proses reka bentuk yang akan dihasilkan. Okey, projek brief yang pertama, subtopik kita hari ini, kita nak dapatkan maklumat lengkap mengenai produk yang akan kita hasilkan. Okey, definisi projek brief. Projek brief ialah proses perbincangan awal antara pengurus projek dan juga pelanggan, dan pereka bentuk pun mesti ada sama-sama untuk kita nak bincang pengurus, projek, pelanggan dan juga pereka bentuk. Tujuan perbincangan adalah kita nak dapatkan maklumat secara terus mengenai apa yang kita nak bangunkan. Contoh kalau kita nak buat kasut yang boleh tahan sejuk, tahan panas ke, ataupun kasut yang waterproof ke. So kita mesti berbincang dengan pelanggan kita. Okey, yang seterusnya adalah ciri projek brief. Ciri-ciri projek brief ada 7. Yang pertama adalah tajuk projek, mockup atau model, lakaran idea, analisis kajian, gambaran keseluruhan projek, kriteria produk serta perancangan pengurusan projek. Yang pertama adalah tajuk projek. Tajuk ialah produk yang kita ingin hasilkan dan mestilah spesifik dan memberi gambaran awal, bentuk dan juga fungsi produk. Contoh, nama projek kita adalah beg serbaguna, kotak kasut pengering. Jadi kita dah tahulah dia punya spesifikasi apa yang produk tu boleh buat. Ataupun kita nak cipta apa? Baju kalis hujan, baju kalis air. Maksud kita tajuk projek kita menggambarkan apa produk yang kita nak keluarkan. Mockup atau model. Mockup ialah model olokkan daripada bahan yang mudah didapati. Contohnya adalah gabus, polistrina, span, kayu. Mockup maksudnya kita nak buat sesuatu ataupun dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai prototype kan. Kita buat itu. Kita sebutnya prototype ataupun mockup. Okey. Model kita hasilkan dalam bentuk separa berfungsi atau berfungsi sepenuhnya. Model tu maksudnya kalau kita nak buat beg serbaguna, kita memang buat beg tu boleh berfungsi. Okey, berfungsi tali dia pun tahan. Dia ada poket, kita buat poket dia. So model separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Lakaran idea mesti dilukis oleh pereka bentuk dan dipersembahkan kepada pengurus projek. Jadi sebab kita mesti lakarkan idea kita, tak boleh hanya cakap saja apa yang kita nak. Seterusnya analisis kajian. Jadi kita nak melihat kajian reka bentuk produk dan juga kajian pasaran. Kajian reka bentuk produk adalah kita nak tengok perbandingan produk dalam segi bentuk, fungsi, ciri. Kajian pasaran kita nak tengok persaingan dan juga kumpulan sasaran. Contoh, kalau kita nak buat beg serbaguna, jadi kita mesti bandingkan produk daripada segi bentuk macam mana. Apa bentuk yang trend sekarang? Apa fungsi yang orang nak sekarang? Kajian pasaran mesti ada kumpulan sasaran. Siapa kita sasarkan nak beli beg ni? Budak-budak sekolah ke? Makcik-makcik ke? Ibu bapa ke? Suri rumah ke? Dia mesti ada kumpulan sasaran. Macam mana kita nak dapatkan analisis kajian? Kita mesti lakukan soal selidik. Gambaran keseluruhan projek dari segi pengurusan projek dan juga gambaran awal produk. So gambaran keseluruhan projek kita mesti dah bincang bersama-sama dengan pengurus projek dan juga pereka bentuk. Kriteria produk mesti melibatkan elemen dan prinsip yang akan diaplikasi pada produk. Elemen dan prinsip kita dah belajar di dalam bab 1. Jadi produk yang kita nak hasilkan mesti ada elemen, mesti ada prinsip yang kita dah belajar. Perancangan pengurusan projek. Perancangan projek akan merangkumi skop projek, kos pengeluaran, masa perancangan dan juga pembentukan kumpulan kerja. Okey, kita mesti nak plan projek kita tu, apa yang nak diplankan, inilah bendanya. Okey, mesti ada kertas kerja. Okey, kertas kerja tu mesti ada apa maklumat dalam kertas kerja?
Ini maklumatnya, perancangan masa, jadual kerja, kos dan juga pembentukan kumpulan kerja. Tengok di kedua-dua ni, dia ada pembentukan kumpulan kerja. Maksudnya, kita mesti ada kumpulan kerja yang bagus supaya kita dapat menghasilkan sesuatu produk, sesuatu model tu. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.